Dia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah tapak kakinya. Dia bukan larang ludah. Hak larang ludahnya ke depan, ke arah kiblat. Kalau nak ludah juga, ludah ke sebelah kiri, alik kiri. Ludah. Jangan ada orang. Kalau ada orang tak boleh. Tak boleh juga. Ni zahirnya nampak ludah ke sebelah kiri. Dalam keadaan lagu mana? Atau ke bawah tapak kakinya. Ludah bawah tapak kaki, ya. Kalau ada orang di kiri, ke bawah tapak kaki. Lama kalau ludah kena kaki kita pula, kan ada. Kena beringat juga. Lepas tu di tempat lagu mana dia nak ludah bawah tapak kaki kali kiri. Kalau kita kata tak ada orang sekalipun, tempat lagu mana? Tempat masjid yang berkapet begini kok. Kalau masjid yang berkapet teruk benar kalau pakak buat lagu ni. Ni Nabi, anjuran Nabi ni. Nampak kan? Dengan sebab itu kita kena faham, ada kalanya anjuran dia tu, arahan dia tu, dia berkait dengan keadaan tertentu. Jadi kita kena hadkan dengan keadaan tu saja. Jangan kita bawa kepada semua keadaan. Punahlah jadi lagu tu. Dah kita tahu dah Nabi ni tak suka kepada sifat pengotor. Tak suka. Dini tu dia siapa? Macam mana pula dia nak ajar orang ni pakak ludah kursi gitu, takkan lagu tu. Kalau ada pun mesti ada sebab dia, ada keadaannya. Di zaman Nabi SAW, masjid dia tu sendiri hak Allah ni bukan main comel, kan? Bukan main hebat yang nampak ni. Masjid dia tu asalnya pasir lah. Segala-segala tempat tu ada batu. Dalam keadaan tu bolehlah ludah. Sebab apabila ludah, bukan ludah gitu saja, dia suruh kamu. Ludah bolehlah kamu dengan tanah, timbus dengan tanah, dengan pasir tu. Begitu juga di bawah tapak kaki, ludah, lepas tu kambuhlah, timbuslah dengan tanah, dengan pasir, ataupun anak batu, dia akan meresap ke dalam. Tak apalah, sebab benda ni bukan najis. Kalau nak meludah juga, maksudnya di sini bukan nak suruh bila semaya tu ludah lah. Sunnah Nabi, bukan dia suruh. Bukan lagu tu. Kalau terpaksa kita meludah, terdorong kita meludah, maka ke mana? Sebab itu dia buat dalam ni, Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengambil hujung kainnya, lalu meludah ke dalamnya dan melipatnya sambil bersabda, atau hendaklah dia melakukan begini. Kalau tidak sebelah kiri, tidak bawah tapak kaki, di baju dia, kain dia panjang, dia selimut, dia ambil ujung kain dia. Kalau kita ambil sapu tangan dalam poket, buka ni, bubuh dalam poket. Gitulah caranya. Kalau nak meludah juga, hak ni paling baik sekali. Dalam bab 3 tu, hak ni paling baik sekali. Tapi kalau tak ada begini, nak mana? Baju pun payah nak tarik. Baju sepik misalnya kita kata, jadi ludah dalam keadaan tadi. Sebab tu kita kena tengok hadis ni, dia ada latar belakang dia, ada keadaan dia. Jangan kita anggap untuk semua keadaan di sini. Untuk semua keadaan, jangan. Kalau semua keadaan, masjid yang berjubin, masjid yang ada tilenya, ada seminnya, masjid yang ada kapetnya, masjid yang ada hamparan baldunya misalnya, tu tak boleh. Tu tidak disuruh ludah. Tapi kalau ludah juga jadi najis? Tidak najis. Benda ni tidak najis. Cuma atas dasar Nabi SAW tak kenal lah buat lagu ni. Sebab biasa di zaman dia tu hidupnya terlalu ringkas. Jadi nak rayaknya, faedah untuk kita kepada dia, Islam ni boleh sesuai dalam semua keadaan. Dalam keadaan suka, dalam keadaan terlalu ringkas, boleh. Dalam keadaan terlalu moden, terlalu mewah, boleh juga. Jadi dalam pada masa tu orang meludah biasa, meludah dalam masjid, keluar masjid, kamu gitu je, ringkas. Lepas tu nak buang air, kalau buang air kecil ni pakai pergi tepi tu kan, tepi lokal tu kan, duduk situ, ringkasnya. Jadi jangan kita anggap Allah ni pun molek kita buat gitulah, gitu tubik tengah tepi jalan tu dah. Ni tengah Kota Baru ni kan, selok kain situ dah. Jangan. Walaupun ada sahabat-sahabat Nabi, sahabat besar dia pun kecil di lokal, keadaan dia tu lain. Kita Islam kena sesuaikan dengan keadaan.
Pada masa tu dia tidak ada tandas yang khusus, tidak ada. Bila ada tandas, walaupun bayar, itu lebih baik lagi daripada kita buat kosin. Sebab apa? Dia jadi hancing, jadi kotor. Lepas tu orang tengok tak sesuai. Kita boleh pilih tempat yang lain yang sesuai. Tapi kalau tak ada, nak cerita ni, kalau tak ada, maka dalam keadaan begitu pun boleh kita pilih. Seperti sekarang ni, kalau kita pergi di mana-mana tempat, di bangunan-bangunan yang besar-besar, kalau untuk lelaki lah, untuk lelaki ni kalau nak buang air kecil tu, dia ada diri gitu, mangkuk dia tu berdiri, ya. Jadi dalam keadaan tu, kalau kita nak tunggu ada pintu ni, jamban tu, kita kata nak tunggu tu orang penuh dah, kita hanya sakit perut. Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Jadi kalau kita duduk solek sangat, orang kata cerewet sangat, orang kena duduk dalam tu baru boleh kencing. Sakit perut lah kita, boleh tahan tunggu. Kita boleh guna di situ. Sebab ke mana-mana pun tempat khusus dah tu. Dia ada dengan pintu, dengan gapon, kawasan tu. Jadi kalau orang ada sebelah, duduk sebelah kita duduk berdiri, dia pun nak kencing juga, tak apa. Hak ni pun berdiri juga. Jangan kencing sambil duduk dalam keadaan tu. Sebab kalau kencing sambil duduk, habis beladung. Beladung, hancing, perak lah. Sebab dia tidak ada saluran, kecuali saluran itu dia tidak buat. Ada duk lap pun lap hak cuci bukan orang kencing situ. Jangan kencing bawah. Itulah faedahnya Nabi ada ketikanya dia kencing sambil berdiri. Nak ajar kita dah tu. Lepas tu bila dia nak kencing sambil berdiri, dia panggil sahabat dia mari duduk dekat. Nak ajar kita dah tu. Jangan kita teragak-agak. Jangan kata setiap hak moden ni menyebabkan jadi kita tak boleh ikut sunnah, menyebabkan jadi susah, payah kita nak pergi mana-mana. Pasal apa? Tak boleh kencing sambil duduk. Tu je alasannya. Tak pandai lagu tu. Kita kena ikut Nabi dalam semua keadaan, baru nak mudah, senang untuk kita. Bila ada tempat yang disediakan, kita guna waktu lah. Dan bukan kejut pula kalau tengok, mana ustaz dia kencing sambil berdiri pula dah. Dah situ tempat sesuai untuk berdiri, nak lagu mana? Sebab tu kita kena mengaji hadis waktu paling baik sebenarnya. Kalau kita mengaji kitab-kitab lain, kadang-kadang dia royak so nak pegang waktu setengah-setengah tempat tu pergi, dia tidak sedia kursi pun nak makan minum ni. Apa kita nak kan? Duduk berdiri kita kata tak boleh. Setengah-setengah orang kata haram makan sambil berdiri. Sudah lah. Padahalnya kita boleh sesuai keadaan. Bukannya makan diri semua ketika tu makanlah sambil berdiri. Jangan tak jadi makan sebabnya tak ada kursi, kita hanya lapar. Lepas tu tak tahu lagi depan mana pula nak jumpa kedai makan. Begitu senang. Bahkan banyak sahabat-sahabat ada yang makan sambil berjalan. Ada, jika perlu tu hak pergi perang tu, pergi jumpa dengan Nabi lagu mana. Kalau saya perang, kalau saya mati lagu mana? Nabi kata masuk syurga, bau syurga, kata dia. Saya bau syurga di balik Bukit Uhud tu, kata dia. Saya bau syurga. Dia duduk tengah makan, bila-bila tanya tu, makan wakumu. Enggak pergi selalu perang, bila-bila makan. Bila-bila makan perang, mati dia. Lepas tu tengok sahabat, tengok buah kurma duduk mulut dia. Maka dia tengah makan. Enggak gitu mulut tengah makan, kan boleh. Tak apa jika perlu. Tapi kalau tak perlu, tak usahlah buat kebiasaan. Tak lehnya lagu mana. Bila nak makan, kira nak berjalan lah. Tak sih lagu tu. Sebab aku sama dia suruh lagu tu. Jadi nak makan nanti berjalan. Tak kena lah lagu tu. Memang selesa pun kalau makan sambil duduk ni. Jadi apa yang kita nak tu tak boleh lah kan lagu tu. Tapi kalau keadaannya sesuai, boleh. Makan kau, minum kau. Bahkan kalau air zam-zam, molek minum sambil berdiri pula. Ulama kata lagu tu, molek minum sambil berdiri. Nabi minum sambil berdiri. Begitulah. Tak apalah.